Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga rahmatnya. Kita diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia kita dalam kebaikan dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita minta dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan kita daripada segala musibah dan dipermudahkan urusan kita dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, sentiasa dalam kesihatan yang baik dan juga di bawah pemeliharaan ataupun jagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari yang mulia ini saya akan menyambung kembali apa yang telah disampaikan sebelum ini oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Razali berkaitan dengan kursus umrah kita, yang mana beliau sebelum ini telah menyentuh tentang rukun umrah yang berkaitan dengan niat dan juga berkaitan dengan tawaf. Maka pada hari ini kita akan menyambung lagi dengan rukun umrah yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan sa'i. Dan apa yang kita akan kupas berkaitan dengan sa'i ini, kerana sa'i merupakan rukun. Rukun adalah asas kepada umrah itu, maka perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kita akan melihat secara ringkas apakah definisi ataupun sejarah sa'i ini, dan seterusnya kita juga akan melihat dan juga membahaskan apa yang berkaitan dengan syarat sah sa'i. Kerana sa'i itu merupakan rukun, jadi sa'i itu juga terdapat syarat-syaratnya tersendiri yang perlu dipatuhi. Dan seterusnya juga dalam memastikan sa'i kita adalah sa'i yang sempurna, kita juga akan melihat kepada sunat-sunat sa'i. Dan insya-Allah pada penghujung nanti kita akan menerangkan sedikit apa yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan semasa sa'i. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan apa yang berkaitan dengan definisi dan juga sejarah sa'i. Jadi sa'i ini bermaksud berlari atau berjalan ataupun maksudnya berusaha. Kalau kita lihat kepada Al-Quran, kita lihat ada ayat yang menyebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia itu seseorang itu melainkan apa yang dia usahakan. Yakni perkataan daripada kalimat usaha itu. Jadi sa'i ini bermaksud berlari, berusaha. Jadi sejarahnya bermula apabila Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat, yang mana tempat itu sekarang dipanggil sebagai Mas'a. Mas'a ini adalah tempat berlakunya sa'i itu. Kalau tawaf, nama tempatnya adalah mataf. Mataf adalah tempat tawaf. Maka tempat sa'i dipanggil sebagai Mas'a. Jadi sejarahnya bermula apabila Sayyidatuna Hajar alaihas salam, iaitu ibu kepada Nabi Ismail alaihi salam, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka apabila Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan isteri beliau dan juga anak beliau iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian apabila Hajar alaihi salam bertanya kepada suaminya iaitu Ibrahim, adakah engkau tinggalkan kami ini kerana perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pasti Allah tidak akan mengabaikan kami. Maka berlakulah apabila Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan sedikit bekalan air untuk isterinya dan juga anaknya, akhirnya bekalan air itu kehabisan. Jadi Hajar alaihi salam berusaha untuk mendapatkan air. Berlari dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sebanyak 7 kali. Dan kisah itu direkodkan dan akhirnya menjadi satu perbuatan, iaitu simbolik kepada usaha Hajar alaihi salam tadi, Sayyidatuna Hajar, maka dirakamkan sebagai satu rukun daripada rukun umrah dan juga haji, iaitu sa'i ataupun berjalan, berlari
di antara Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa sebanyak 7 kali. Jadi di situlah bermulanya kisah di mana akhirnya Nabi Ismail alaihi salam apabila datangnya malaikat, kemudian malaikat datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan malaikat tadi, maka keluarlah air Zamzam. Keluarlah air daripada permukaan bumi tadi, maka Hajar alaihi salam mengatakan Zamzam, iaitu berkumpullah air tadi. Zamzam maksudnya berkumpul. Akhirnya air tadi berkumpul menjadilah air Zamzam. Jadi di situlah berkat pengorbanan dan juga ketaatan Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, apabila mendengar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka terus beliau patuhi. Dan begitulah bagaimana Hajar alaihi salam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah itu ada dipatuhi. Dan inilah bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan zuriat aku di mana dekat satu lembah yang mana tak ada tumbuhan, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, di tanah haram, di Baitullah. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya jadikanlah mereka ini golongan yang mendirikan salat, kemudian dikurniakan apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan kurniakanlah buah-buahan dan sebagainya. Berkat doa tersebut kita lihatlah bagaimana di Mekah Al-Mukarramah sekarang kaya dengan buah-buahan dan sebagainya berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka daripada itu terhasillah definisi sa'i, iaitu berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah menurut syarat-syaratnya. Jadi dinyatakan di situ ada syarat-syarat yang berkaitan dengan sa'i untuk memastikan sa'i itu sah. Maka kita berpindah kepada syarat sah sa'i. Dalam syarat sah sa'i ada beberapa perkara penting yang perlu kita fokuskan. Yang pertama, sa'i ini hendaklah dilakukan selepas daripada tawaf. Tak boleh seseorang itu berkata, saya nak buat sa'i dulu baru nak buat tawaf. Tengok sebab tawaf ramai sangat, sa'i kurang, saya nak buat sa'i dulu. Tak boleh. Jadi di situlah perlunya mengikut turutan, iaitu tawaf dulu didahulukan, barulah selepasnya sa'i. Perkara yang kedua, berkaitan dengan syarat sah sa'i ini, yang kedua adalah hendaklah mengekalkan niat sa'i. Jadi niat sa'i ini disunatkan bagi yang nak membaca niat sa'i ini, disunatkan bagi dia untuk membaca, contohnya dibaca Allahumma inni uridu an as'a, sesungguhnya aku hendak sa'i, ya Allah sesungguhnya aku nak sa'i, uridu an as'a baina Safa wal Marwah lillahi ta'ala, kerana Allah, di antara Safa dan Marwah kerana Allah Ta'ala. Ini sekiranya sunat untuk melafazkan lafaz niat tersebut. Tetapi yang dimaksudkan dengan mengekalkan niat sa'i ini adalah semasa kita sedang bersa'i, pastikan semua sepanjang kita bersa'i itu niat adalah sa'i semata-mata. Bukan kerana niat sedang kita sa'i maka sibuk untuk mencari kawan ataupun mencari ahli keluarga. Ataupun semasa sa'i, sekiranya, ini kita sebutkan terus, sekiranya semasa kita sedang sa'i, tiba-tiba rasa nak minum air, maka di situ berlakunya perubahan niat. Maka boleh minum air, tetapi kembali semula ke tempat di mana niat kita berubah tadi, supaya kita dapat meneruskan sa'i, di mana dalam keadaan kita mengekalkan niat kita, niat sa'i. Tetapi para ulama juga menyebutkan apabila kalau sekiranya kita meneruskan niat sa'i tapi dalam masa yang sama kita kehilangan atau terlepas keluarga dan sebagainya, dalam kita meneruskan niat sa'i kita memandang juga andai kata terjumpa ahli keluarga dan sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah, tidak membatalkan pusingan ataupun pergerakan sa'i, yang itu tidak membatalkan. Okey. Seterusnya, syarat sa'i yang seterusnya adalah hendaklah cukup 7 kali berulang alik dengan yakin. Yang ini dari Bukit Safa ke Marwah.
Jadi Safa ke Marwah 1, kemudian Marwah ke Safa 2, kemudian seterusnya Safa Marwah, yakni bermula dari Safa dan berakhir di Marwah. Tak boleh nak mula dulu dengan Marwah, berakhir di Safa, maka tidak boleh. Hendaklah bermula di Safa dan berakhir di Marwah, maka pergerakan itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya berakhir sebanyak 7 kali. Jadi di situ ada perkataan penting iaitu berulang alik dengan yakin. Andai kata kita tidak yakin, contoh dah hampir kepada yang terakhir tapi kita tidak yakin, rasanya adakah kita punya ataupun saya punya sa'i ni habis ke atau tidak, rasa tak yakin. Jangan tambah 1, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau contoh 7 kemudian tambah 1, maka nak habis di mana? Habis di Safa. Maka kita ambil yang terkecil yang kita yakin, iaitu pada 5 tadi, tambahlah 2 lagi, maka jadi 7. Andai kata itu terlebih, maka itu adalah bonus pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan telah melaksanakan sa'i itu sempurna, tetapi kerana rasa tak yakin tadi, maka kita nak yakin dengan tambah lagi beberapa pusingan, maka barulah sa'i itu menjadi sah sempurna kerana kita yakin dengan apa yang kita buat. Maka itu adalah salah satu daripada syarat sah sa'i. Dan seterusnya syarat sah sa'i yang seterusnya, hendaklah sampai ke penghujung sa'i, iaitu kaki Bukit Safa dan Bukit Marwah pada setiap pusingan. Jadi kaki Bukit Safa dan juga Bukit Marwah ini bukan bermakna sampai ke atas, ke sana, tidak. Iaitu kalau tuan-tuan dan puan-puan siapa yang pernah pergi ke sana ataupun yang bakal pergi, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan semuanya bakal menjadi Duyufur Rahman, para tetamu Allah. Jadi sampai di kawasan sekurang-kurangnya apabila kawasan wheelchair, kerusi roda tu sampai di hujung, kemudian dia nak berpusing dekat kawasan wheelchair itu sudah dikira sebagai kaki bukit, sama ada di Safa ataupun di Marwah. Okey. Kemudian syarat sah sa'i yang seterusnya, hendaklah sa'i di kawasan Batnul Wadi ataupun di kawasan sa'i. Sebab apa? Sebabnya walaupun sa'i itu dah dilebarkan, dibesarkan, tetapi masih lagi dalam kawasan sa'i, maka sa'i itu sah. Sebab kita berada dalam kawasan mas'a, walaupun dilebarkan. Kerana perbincangan para ulama, maka akhirnya mereka memutuskan bahawa harusnya dilebarkan, dibesarkan sa'i itu selagi mana jaraknya ataupun kawasannya masih lagi berada pada tempat yang asal. Okey, bererti andai kata semasa kita sa'i, kemudian ada pintu yang terbuka, jangan semasa kita sa'i keluar daripada pintu masjid, masuk balik, keluar masuk balik, maka itu kita telah keluar daripada kawasan sa'i, maka boleh membatalkan pusingan sa'i tersebut. Okey. Kemudian syarat sah sa'i yang seterusnya, hendaklah bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, Allah kata innas safa wal marwata min sya'airillah. Okey, sesungguhnya Allah kata sesungguhnya Safa dan Marwah. Allah mendahulukan perkataan Safa, As-Safa, kemudian barulah Al-Marwah. Maka didahulukan Safa dulu, bermula dengan Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi kisahnya dulu apabila di zaman para sahabat zaman Nabi dulu, apabila orang Islam, kafir Quraisy, orang Arab ni memeluk Islam, kenapa mereka segan untuk sa'i? Sebabnya semasa jahiliah diletakkan satu berhala di sebelah Bukit Safa, ada satu berhala iaitu namanya Asaf. Kemudian di sebelah Bukit Marwah ada satu berhala namanya Nailah. Jadi orang Arab jahiliah ketika itu apabila mereka naik ke tempat sa'i itu, mereka akan menyentuh berhala sini, pergi ke sana menyentuh di sana. Jadi sa'i ini seumpama ada persamaan di antara perkara tersebut. Lalu mereka merasa segan seolah-olah mereka mengulangi kejahilan mereka semasa zaman jahiliah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tadi, innas safa wal marwata min sya'airillah, di antara syiar, lambang-lambang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak perlu segan, tak perlu apa, teruskanlah sa'i tadi.
Okey. Jadi alhamdulillah kita dah selesai apa yang berkaitan dengan syarat sah sa'i. Jadi ini adalah syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk memastikan sa'i itu sah dan juga sa'i itu sempurna. Dan seterusnya kita berpindah kepada sunat-sunat sa'i. Apa yang berkaitan dengan sunat-sunat sa'i ini? Yang pertama, hendaklah disunatkan untuk bersa'i ini semasa bersa'i dalam keadaan berwuduk. Bermakna andai kata selepas daripada tawaf tiba-tiba wuduk terbatal, maka tak perlu bersusah payah untuk keluar kerana sah sa'i itu sekiranya tidak dalam keadaan berwuduk. Tetapi disunatkan untuk dalam keadaan berwuduk kerana di situ lebih lagi pahala yang kita boleh dapat. Kemudian sunat-sunat sa'i yang seterusnya adalah menuju ke tempat sa'i melalui pintu as-safa, babus safa. Ini adalah perkara ataupun sunat sa'i yang seterusnya. Kemudian di antara sunat sa'i yang lain adalah menghadap ke arah Kaabah dan mengangkat kedua-dua belah tangan sambil bertakbir. Apabila kita nak memulakan sa'i tadi, kita naik di Bukit Safa. Kemudian kita mengangkat kedua belah tangan kita sambil menghadap ke Kaabah dengan kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian nak baca tahlil, bukan tahlil yang tu ya, adalah kita membaca la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau lebih panjang lagi ada bacaan yang sunat lagi, tambahan la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi itu adalah antara bacaan yang kita boleh baca semasa kita hendak memulakan sampai di Safa, begitu juga sampai di Marwah. Kita apabila sebelum memulakan pusingan yang seterusnya, maka disunatkan menghadap ke arah Kaabah dengan mengangkat kedua belah tangan dan membaca bacaan tadi. Walau bagaimanapun sekiranya tak tahu bacaan yang ini, maka dengan takbir sahaja pun sudah memadai, tidak menjadi masalah kerana itu bukan satu kewajipan. Seterusnya sunat-sunat sa'i yang seterusnya. Sunat sa'i yang seterusnya disunatkan ramal. Bukan meramal ya. Jadi ramal. Ramal ini bermaksud berlari-lari anak. Dalam keadaan seperti kita berjoging, kita memendekkan langkah seolah-olah berlari. Bagi lelaki sahaja apabila sampai di satu tempat yang bertanda lampu hijau. Di tempat mas'ah, di tempat sa'i itu ada dua lampu hijau di atas. Maka di antara dua lampu itu disunatkan bagi jemaah lelaki, jemaah umrah lelaki untuk membaca berlari anak ya, bukan berlari laju macam tu, tak, berlari anak. Dan juga boleh membacakan doa di antara doa yang masyhur yang sering dinyatakan, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Jadi itu adalah antara doa yang juga digalakkan baca. Apa sahaja doa pun tidak menjadi masalah. Seterusnya perkara sunat yang lain, berjalan kaki kecuali uzur. Jadi kalau sekiranya mampu maka berjalanlah kaki. Sekiranya tidak mampu maka boleh menggunakan kenderaan. Jadi walaupun kita katakan tidak menjadi masalah, walaupun seseorang itu dalam keadaan sihat, maka dia nak gunakan juga skuter dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Tetapi afdalnya, yang terbaiknya, jadi dalam sunnahnya adalah berjalan kaki kecuali kalau seseorang itu uzur. Kemudian perkara yang seterusnya, perkara yang keenam, iaitu berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran semasa kita sedang bersa'i. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, innama ju'ilat tawafu bil bait wa baina as-safa wal marwati wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Iaitu dijadikan tawaf, sa'i, kemudian melontar. Nabi sebut dalam hadis tadi, tujuannya apa? Untuk menegakkan ataupun untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran juga termasuk dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara sunat yang seterusnya adalah mualah
ataupun mualat, bermaksud berturut-turut antara sa'i. Habis satu pusingan sa'i Safa ke Marwah, maka sekiranya larat tak ada masalah, teruskan lagi daripada Marwah ke Safa balik dan seterusnya, berturutan. Melainlah kalau ada halangan nak ke toilet ataupun ada halangan terpaksa ada urusan sekejap kemudian balik untuk menyambung semula sa'i, tetapi digalakkan dan disunatkan supaya kita mualat, selesaikan segera berturut-turut antara sa'i tersebut. Dan seterusnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i sahaja, bukan mazhab yang lain, kerana 3 mazhab yang lain menyatakan tidak sunat untuk ittiba'. Ittiba' iaitu membuka bahu sebelah kanan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahawa sunat untuk membuka ataupun ittiba' bahu sebelah kanan. Jadi itu adalah antara perkara sunat yang boleh kita nyatakan yang berkaitan dengan sa'i. Jadi sunat ini adalah perkara yang boleh menambahkan pahala. Ya, selain daripada syarat sah tadi itu mesti dipatuhi, tetapi sunat juga adalah perkara yang boleh menambahkan pahala dalam sesuatu amalan yang kita lakukan. Maka yang terakhir yang kita boleh lihat adalah kesilapan, antara kesilapan yang berlaku semasa sa'i. Ya, baik. Jadi yang pertama, sa'i dilakukan sebelum daripada tawaf yang sempurna. Bermakna kalau seseorang itu tawaf, kemudian tawafnya belum lagi selesai, dia telah buat sa'i dahulu, maka sa'inya tidak sah. Sebab dia mesti menyempurnakan rukun yang sebelumnya terlebih dahulu, barulah boleh terus kepada sa'i. Andai kata sa'i sampai pusingan yang terakhir sekalipun, dia teringat semasa dalam tawaf tadi, yang mana antara syarat sah tawaf perlu dalam keadaan berwuduk, tetapi pusingan terakhir tawaf dia terbatal wuduk, maka sa'i tadi semuanya tidak sah. Dia perlu ambil wuduk, selesaikan tawaf dahulu, kemudian selepas selesai tawaf barulah mulakan kembali sa'i tadi. Berarti sa'i mesti dilakukan selepas tawaf yang sempurna. Kemudian antara kesilapan yang berlaku semasa sa'i juga, mungkin bagi yang kali pertama akan pergi ke sana, maka perlu dipastikan betul-betul ya, di manakah tempat permulaan sa'i. Sa'i mesti bermula di Safa dan berakhir di Marwah. Jangan ada yang tersilap masuk-masuk tempat sa'i, dia terus belok ke arah Marwah, maka dia mula dari Marwah dan akhirnya berakhir di Safa. Jadi kena tengok betul-betul ada tanda di situ. Biasanya laluan yang kita masuk ke arah tempat sa'i, first kali kita akan sampai adalah di tempat Safa. Jadi tidak perlu memulakan daripada Marwah. Dan seterusnya kesilapan semasa sa'i juga, antaranya yang ketiga, qasad ataupun bermaksud hendak pergi dan pergi minum air zam-zam contohnya, ataupun sembahyang, ataupun dia memulakan sa'i di tempat lain sebelum berpatah balik ke tempat asal. Jadi apa yang dimaksudkan di sini, hendaklah apabila berlakunya perubahan niat, maka kembali ke tempat dia berubah tadi, sama ada dia berhenti untuk solat kerana mungkin ketika sedang sa'i tiba-tiba berlaku iqamah, perlu solat segera. Dan tempat kita berhenti tadi di sini kemudian kena solat di hadapan sedikit. Jadi selepas habis solat nanti berundur sedikit ke belakang sebelum meneruskan sa'i. Tak perlu ulang semula daripada awal pusingan tersebut. Memadailah undur sedikit ke belakang untuk memulakan daripada tempat di mana niat kita berubah untuk pergi solat tadi. Okey. Seterusnya di antara kesilapan semasa sa'i juga, jemaah haji ataupun jemaah umrah, jemaah umrah wanita berlari di kawasan lampu hijau. Jadi disunatkan berlari di kawasan lampu hijau adalah bagi jemaah lelaki sahaja. Jadi jemaah wanita tak perlu bersusah payah. Walaupun dia pelari pecut sekalipun, maka tak perlu berlari apabila berada di kawasan lampu hijau tersebut. Dan seterusnya kesilapan yang terakhir yang dinyatakan, bukanlah kesilapan ini terhad di sini sahaja, ada beberapa kesilapan yang lain, tetapi kesilapan ini adalah antara yang kerap berlaku. Kesilapan yang terakhir adalah membuat sa'i sunat selepas daripada tawaf sunat. Tidak ada istilah sa'i sunat, hanya tawaf sunat sahaja. Adapun sa'i sunat tidak ada sama sekali. Tidak pernah dilakukan oleh seseorang seorang Islam, sama ada semasa zaman Nabi dan para sahabat, mereka melakukan sa'i sunat.
bererti hanya ada tawaf sunat sahaja. Sa'i hanya ada sekiranya sebelumnya ada tawaf. Baik. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat melengkapkan kefahaman kita tentang rukun yang ketiga daripada umrah ini, iaitu berkaitan dengan sa'i. Jadi segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah dan kurang itu daripada kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.